dalam occasion yang tertentu. Sama ada mereka sendiri sebut melalui wawancara ataupun mereka tulis di dalam kitab-kitab dia ataupun dalam buku-buku dia, dalam tulisan-tulisan dia, artikel dia, ataupun yang mereka keluarkan di dalam kita kata penulisan-penulisan mereka yang resmi dan yang tidak resmi. Jadi apa yang saya nak cakapkan di sini adalah apa yang mereka rancang nak buat. Sekadar input yang saya dapat petik daripada gabungan. Termasuklah Bill Gates cakap, Henry Kissinger cakap, adalah lagi Prince Charles cakap dan sebagainya. Mereka cakap, banyak orang lagi cakap. Yang kita cuba point-formkan dia supaya kita nampak dan supaya kita boleh bersedia secara spiritual, secara mental dan secara fizikal. Jadi ada orang tanya kepada kita, macam mana kita boleh tahu benda-benda macam gini kan? Macam mana kita tahu benda-benda macam gini? Tidakkah perkara ini merupakan macam satu yang kita kata pelik lah, macam dia cerita dia punya perancangan dia, strategi dia. Kan, strategi dia. Baik, saya nak sebutkan sini tuan-tuan. Mereka dah keluarkan statement-statement, kenyataan-kenyataan semuanya. Kan, ada beberapa sebab. Yang pertama sekali, kerana mereka ingin melihat, nak test apa respon daripada percakapan mereka. Contoh, dia kata akan berlaku reset economy and global reset. Contoh, dia kata WEF kata, World Economic Forum kata, Prince Charles pun kata, Henry Kissinger pun ada cakap. Ramai cakap. Jadi kenapa dia cakap? Macam seolah-olah dia dedahkan kelemahan dia, perancangan dia, strategik dia. Ada berapa sebab? Yang pertama tuan-tuan, kerana dia mahu brainwash dan melihat respon daripada massa dunia ni. Apa yang buat? Sekiranya if the response from general, sekiranya reaksi daripada orang awam dunia ini positif, maknanya dia orang tak kisah. Big reset, bagus, okey, tak apa. Maka dia akan teruskan. Mana dia kata majoriti suka. Majoriti dah tertipu dah kena tipu dah. Dah kena cocok hidung dah. Kita buat, tak ada masalah. Itu nombor satu. Dia nak test, nak tengok. Ini bentuk-bentuk brainwashing. Yang kedua, dia kata if the response from the mass is negative. Sekiranya respon tu negatif. Sekiranya respon itu adalah negatif. Orang semua bilang, tak boleh lah kita ni, COVID-19 ni, dia kata, 40,000 doktor-doktor, ratus ribu saintis semua menentang. Trump pun menentang. COVID-19 semua menentang. CDC pun menentang. Center for Disease Control di Amerika pun menentang. Semua menentang contohnya. Maka sekiranya respon negatif, maka mereka akan perbaiki perancangan mereka. They will improve the plan. Ataupun dia akan execute, dia akan melaksanakan perancangan plan B, plan C, plan D dan sebagainya. Sebab tu dia cakap. Sebab tu dia kena cakap. Dia akan cakap. Tetapi bila dia cakap, orang yang beriman, orang yang bersih hatinya, orang yang bersih akalnya, yang mengkaji, yang melihat, dia akan nampak dan dia kesan. Dia nak buat ni, dia nak buat ni, dia nak buat tu. Kan? Ini orang yang cerdik. Kan? Dia akan buat ni. Jadi bila dia tengok respon negatif aja, maka dia kata kita kena tukar plan. Plan B, plan C, plan D. Kalau tak kita habis. Contoh. Ataupun dia kata kita kena improvise sikit plan kita. Improvise sikit, perbaiki sikit. Ni nombor dua. Nombor tiga ialah sekiranya ada challenge. Mereka dedahkan. Tiba-tiba ramai orang yang bangkit. Ramai orang yang menentang, opposition. Maka yang pertama, dia akan hancurkan orang yang menentang tadi. Maka dia kenal lah siapa orang tu. Ini orang ni duk cerita pasal konspirasi. Ini orang nombor satu. Sebab tu tuan-tuan, ulama-ulama di akhir zaman ni, kan, tak lama hidup dia. Sebab mereka menjadi sasaran.
Tapi itu semua kuasa Allah, bukan kuasa dia kan. Dia sasaran tapi tak semestinya boleh mati, boleh hidup. Itu nyawa Allah punya kan. Tapi nak sebut sebab tu kita kenal siapa ulama, jumpalah tuan-tuan. Baiklah, buatlah hubungan dengan dia. Ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita ni. Jangan biarkan dia dapatkan semaksima ilmu yang boleh. Sebab akhir zaman ni mereka menjadi sasaran. Sebab tu kita kena jaga ulama-ulama kita ni. Terutamanya umur-umurnya umur dah 80-an ni. 70-an, 80-an ke atas ni. Kena jaga tuan-tuan. Sebab mereka ada pengalaman yang banyak, ada ilmu yang banyak. Banyak panduan. Banyak panduan yang ada pada mereka yang kita tak ada. Baik, sebab itulah. Sekiranya mereka lihat ada opposition, ada challenge, ada penentangan, maka mereka akan get rid. Mereka akan buang, hapuskan penentang itu. Dan pada masa yang sama, mereka akan melakukan perancangan plan A, B, C, D, and sebagainya. Ini yang pertama. Kenapa dia cerita? Kenapa dia cerita? Sebab memang dia nak tengok. Dia nak brainwashing. Yang kedua, tuan-tuan, kenapa dia cerita? Sebab pernah mereka menyatakan. Kenapa dia cerita? Kenapa tak takut cerita? Kenapa perkara-perkara ini didedahkan? Contoh. Apabila berlaku Clinton mendedahkan. Dia kata sebenarnya yang membentuk Taliban. Yang membentuk Taliban Al-Qaeda ni. Kita dulu pernah tolong mereka. Clinton dedahkan. Dia dedahkan. Kita pernah tolong mereka. Tapi pada masa itu kita ingat. Kita tolong mereka supaya mereka boleh lawan Iran. Nampak? Supaya mereka boleh lawan musuh kita, Iran. Masa tu Iran ada nuklear ke apa sebagainya. Ataupun supaya kita boleh lawan Rusia. Kita bina Al-Qaeda. Kita bina contohnya ISIS. Kita bina ISIS, Al-Qaeda, kita support dia. Kita bagi belanja sebagai senjata, bagi duit kat dia orang. Dia sebut. Clinton ada sebut. Hillary Clinton ada sebut. Tapi orang tanya kenapa? Sebab dia kata, kerana mereka ni akan membantu kita melawan Iran. Mereka akan membantu kita melawan Rusia. Contoh macam itulah. Memang disebut dalam dia punya kongres. Bila ditanya, bila dah terdedah tu, dia dedahkan. Kemudian contohnya General Dick Cheney. Saya tak ingat siapa nama general tu. Dia menceritakan, Wolf-Rich. Dia menceritakan, dia kata apa? Dia kata, mereka merancang akan menyerang 7 negara Arab. Dia pun sebut 1, 2, 3, 4. Dan kita tengok betul-betul dia serang sekarang ni kan. Baik, tuan-tuan rahmat Allah. Kerana apa mereka dedahkan perkara itu? Kerana dia kata apa? Ni dengar perkataan dia. Ini sombong. Saya dah sebut semalam, kemarin. Sombong. Dia kata, everything is in place. Everything is in place. Maksudnya perancangan mereka semua dah duduk pada tempat-tempatnya. And nobody can stop us now. Kami dah terlalu kuat. Kami dah terlalu hebat. Semua dah ada di tempat-tempatnya. Semua dah tersusun. Maka tak ada orang boleh nak kalahkan kami. Nombor 1 sebenarnya ni, bukan nombor 2. Mereka ni sombong dan takbur. Memang dia saja cakap. Sebab dia kata, everything is in place and nobody can stop us now.